Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, jadinya pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam topik teknologi pertanian bagi subjek RBT tahun 6. Okey, sebelum kita mulakan, okey, apa yang perlu kita lakukan untuk mengekalkan tumbuhan kita untuk terus hidup? Agak-agak kamu, apa yang perlu kita lakukan untuk kekalkan tumbuhan itu semoga dia dapat terus hidup. Jadi kita perlu melakukan aktiviti penjagaan supaya tumbuhan yang kita tanam tu kekal terus hidup. Okey. Jadi standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.2.7 melakukan aktiviti penjagaan tanaman seperti mengacau larutan nutrien dalam takung dan mengawal perosak. Yang kedua, 5.2.8 mengira kos bahan hidroponik. Okey, jadinya ini merupakan antara aktiviti penjagaan tanaman hidroponik. Aktiviti penjagaan yang pertama iaitu menambah dan mengacau larutan. Okey, sebelum itu kamu boleh buka buku teks muka surat 56. Okey. Aktiviti penjagaan yang pertama iaitu menambah dan mengacau larutan. Air perlu ditambah sekiranya larutan nutrien berkurang. Jadi, apabila kita dapati larutan nutrien itu berkurang, kita perlu tambah larutan tersebut supaya dia terkena akar tumbuhan. Okey, larutan ini juga perlu dikacau setiap minggu supaya kandungan nutrien sekata di setiap bahagian takung. Jadi, racun pembunuh jentik-jentik juga kita perlu campurkan ke dalam larutan nutrien bagi mengelakkan pembiakan nyamuk. Jadinya, untuk aktiviti penjagaan yang pertama ni, kita perlu tambah larutan nutrien sekiranya dia berkurang hingga menyebabkan akar tidak mencecah larutan nutrien tersebut. Yang kedua, kita perlu kacau larutan tersebut supaya larutan nutrien itu sekata. Okey, paling tak pun kamu kacau 3 kali seminggu. Yang ke berapa? Yang ketiga, kamu perlu letakkan racun pembunuh jentik-jentik supaya dapat elakkan pembiakan nyamuk dalam larutan nutrien tersebut. Okey, yang kedua, aktiviti penjagaan tanaman hidroponik yang kedua iaitu mengawal serangga perosak. Okey, serangga perosak selalu menyerang anak benih dan tanaman. Jadi, serangga perosak ini kita perlu kawal dengan menggunakan perangkap atau mengutip dan memusnahkannya. Penanaman dalam rumah kalis serangga dapat mengelakkan serangan serangga. Ini merupakan contoh rumah kalis serangga. Jadi kita boleh gunakan rumah kalis serangga ini untuk mengawal serangga perosak. Okey, aktiviti penjagaan tanaman hidroponik yang ketiga iaitu mengawal penyakit. Penyakit pada tanaman hidroponik disebabkan oleh kulat, bakteria dan virus. Tanaman yang telah dijangkiti penyakit hendaklah dibuang dan dimusnahkan supaya tidak merebak. Maksudnya, okey, cuba kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ini merupakan tumbuhan ataupun daun yang mempunyai penyakit. Dia dah kulat, dah ada serangga yang makan dah pun. Jadi, kita perlu cabut daun tersebut untuk mengelakkan bakteria ataupun kulat itu merebak. Penyakit itu merebak kepada daun yang lain, kepada tumbuhan yang lain. Okey. Jadi, ini merupakan contoh perosak tanaman. Antaranya lah, okey, yang pertama ulat beluncas, siput, kumbang, lelabah merah, pianggang dan koya-koya. Ini merupakan antara contoh perosak tanaman yang boleh merosakkan tanaman kamu.
Baiklah, sekarang kita akan teruskan dengan kos projek saya. Sebelum itu, cikgu nak kamu lihat buku teks muka surat 57 dan 58. Jadinya, untuk kos projek saya ini, iaitu kita buat pengiraan kos berdasarkan projek hidroponik yang kita lakukan. Okey, aktiviti penanaman secara hidroponik ini memerlukan alatan dan bahan yang khusus. Kita perlu sediakan alatan dan bahan tersebut dengan membeli atau gunakan bahan guna semula. Kos yang kita keluarkan itu perlu dikira. Mari kita kenal pasti alatan dan bahan yang telah digunakan dan mengira kos yang dibelanjakan untuk satu takung hidroponik. Untuk satu takung hidroponik itu kita perlukan penutup takung, raga tanaman, biji benih, alat penyukat, span, takung, stok A 100 ml dan stok B 100 ml. Jadinya, untuk satu takung hidroponik ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan. Tapi, kita boleh gunakan bahan-bahan yang guna semula. Maksudnya, kita boleh kitar semula. Jadi, kita boleh cut kos untuk bahan tersebut. Jadi jimatlah di situ. Okey. Baiklah, ini pula merupakan jadual anggaran kos bagi satu set hidroponik takung. Okey, jadi kita perlu wujudkan satu tabel ataupun wujudkan satu jadual untuk mengira kos untuk projek hidroponik kita. Jadi, elemen yang pertama iaitu bilangan untuk kita tahu berapa bilangan bahan yang kita gunakan. Yang kedua, bahan. Nyatakan bahan yang kita gunakan iaitu takung, penutup takung, raga tanaman, span, biji benih, alat penyukat, larutan stok A dan larutan stok B. Okey, yang ketiga iaitu kuantiti. Kita nyatakan berapa banyak yang kita perlukan untuk bahan tersebut. Okey, yang seterusnya ialah kos seunit. Maksudnya, satu bahan tu berapa? Okey, RM20 untuk satu takung. Macam raga tanaman ni untuk 8 unit. Okey, jadi 8 unit. Kalau satu unit untuk satu raga tanaman berapa? Kemudian, kita darabkan 8 untuk tahu jumlah kos keseluruhan raga tanaman. Maksudnya, 8 unit raga tanaman tu berapa? Okey, kemudian untuk jumlah kos macam tadi cikgu cakap lah. Kita darabkan semula kos unit dengan kuantiti. Kuantiti darab kos unit dapatlah jumlah kos untuk sesuatu bahan tersebut. Jadi, setelah kita selesai mengisi maklumat yang diperlukan iaitu bilangan, bahan, kuantiti, kos unit, jumlah kos kesemua bahan, kita jumlahkan jumlah kos tersebut. Kemudian kita letakkan keseluruhan kos di bawah ini. Okay, jadi keseluruhan kos ini ialah RM50.80. Okey, jadi setakat ini sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan tugasan yang cikgu berikan di Telegram. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.